Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk kami yang bertajuk Cabaran Ketirisan Jati Diri Masyarakat dan Penyelesaiannya menurut Perspektif Etika dan Pelbagai Peradaban. Saya Nurul Batisha binti Osman ingin membentangkan tentang pengenalan untuk tajuk kami. Sejarah Malaysia moden pada hari ini telah mewujudkan suatu kesinambungan sejarah peradaban yang telah bermula sejak sebelum Masihi lagi, iaitu sebelum terbentuknya Tanah Melayu dan Malaysia moden. Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, namun peradaban di Malaysia telah wujud dan bermula sejak beratus tahun dahulu. Akar kepada pembentukan negara Malaysia ini adalah disebabkan oleh peradaban yang telah dicorakkan sejak beratus tahun dahulu lagi oleh watan dan para leluhurnya. Pada era globalisasi ini, Malaysia telah melalui pelbagai perubahan dalam menghayati kehidupan selepas tercetusnya arus pemodenan ini. Perubahan ini telah memberi kesan kepada diri dan menjadi cabaran terhadap nilai, budaya, pemikiran, gaya hidup yang berteraskan adat, tata susila dan penghayatan agama. Kepelbagaian ini telah menimbulkan pelbagai cabaran kepada ketirisan jati diri masyarakat di Malaysia. Cabaran ketirisan jati diri masyarakat masih wujud kerana ia masih disulitkan oleh arus globalisasi, dasar ekonomi yang mengutamakan pasaran, dasar pendidikan dan bahasa yang perlu diperkukuhkan, isu agama Islam serta isu-isu yang meresahkan semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfairuz binti Abdul Kahar akan membentangkan definisi atau maksud ketirisan jati diri, ketirisan jati diri, etika dan peradaban. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ketirisan bermaksud kebocoran, atap rumah atau rahsia. Selain itu, berdasarkan Kamus Pelajar edisi kedua, ketirisan juga membawa makna kepada kena kesan daripada sesuatu yang tiris, keadaan yang tiris, penirisan perihal atau perbuatan meniriskan. Seterusnya, ketirisan dalam bahasa Inggeris adalah leakage. Menurut Kamus Oxford Language, leakage adalah deliberate disclosure of confidential information yang bermaksud pendedahan maklumat sulit secara sengaja, dan suspicion as to the source of the leakage had fallen on a variety of people, iaitu kecurigaan tentang punca kebocoran telah menimpa pelbagai orang. Seterusnya, berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, jati diri dari segi adat, bahasa, budaya dan agama adalah sifat dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Atau erti kata lain, identiti iaitu pembinaan negara Malaysia lebih berteraskan kekuatan bangsa dan semangat patriotik yang utuh. Pengisian program kebudayaan ini penting bagi membentuk sahsiah dan belia masa kini. Manakala, jati diri menurut portal rasmi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri ialah identiti individu, masyarakat dan negara yang mempunyai sifat keutuhan. Setiap manusia mempunyai jati diri tersendiri yang dapat menyatukan, menyemangatkan dan jiwa untuk mencapai tujuan dan matlamat hidup masing-masing. Apakah yang dimaksudkan dengan ketirisan jati diri? Ketirisan jati diri bermaksud bahawa jati diri seseorang itu semakin berkurang, menurun ataupun semakin pudar. Kehilangan jati diri dalam seseorang boleh menyebabkan negara menjadi kacau. Menurut Zifur Nasir, pada 29 September 2020 yang lalu, beliau menyatakan bahawa umat sekarang sudah kehilangan jati diri. Bahkan, istilah jati diri tidak wujud dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Ketirisan jati diri sudah terancang oleh FPK kerana para profesor pendidikan sangat mudah dijajah oleh falsafah asing seperti yang dikatakan oleh Malik bin Nabi. Hal ini demikian kerana istilah kebenaran sudah diketepikan oleh FPK sendiri. Perkataan etika berdasarkan istilah Yunani iaitu ethos dan ethikos.
Etos membawa maksud sifat, watak, kelaziman, kepribadian, terbiasa, tempat yang selalu terbiasa, cara hidup ataupun budaya. Manakala etikos pula ialah tata susila, adab, tingkah laku atau sesuatu perbuatan yang baik. Dalam bahasa Inggeris pula, etik bermaksud akhlak, tata susila, kesusilaan dan etika. Manakala etik bermaksud prinsip akhlak, ketatasusiliaan dan ilmu etika. Di samping itu, menurut kamus lain, etik dan ethics membawa makna yang sedikit berbeza daripada bahasa Inggeris. Etik bermaksud system of moral and principle rules of conduct, iaitu sistem prinsip akhlak, peraturan perilaku. Etik ialah sains dan menumpukan perhatian kepada akhlak. Selain itu, dalam bahasa Melayu pula, etika bermaksud kepercayaan atau tanggapan terhadap suatu perkara sama ada benar, salah, baik atau buruk. Berdasarkan kamus dewan edisi ketiga, etika adalah ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan. Ianya juga melibatkan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang terhadap masyarakat. Walau bagaimanapun, etika dalam Islam adalah akhlak. Ia merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hal ini juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya, seseorang akan mendapat ganjaran pahala. Etika juga dapat ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana baik dan mana buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul. Etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan manusia. Terdapat beberapa teori etika daripada falsafah terdahulu, antaranya Socrates, yang menyatakan idea utama etika adalah berhubung dengan meyakinkan orang agar berakhlak mulia. Kebahagiaan adalah mustahil diperoleh tanpa memiliki kebaikan moral dan tindakan yang tidak beretika akan mengganggu orang lain. Beliau menganggap orang yang tidak beretika sebagai orang yang lemah dan mempunyai psikologi yang tidak sihat. Seterusnya, ahli falsafah kedua, Plato mengkaji hubungan etika dengan personaliti manusia. Kebaikan moral adalah suatu imbangan dan harmoni di kalangan perbezaan yang wujud dalam roh. Kebaikan moral sebagai suatu keperluan terhadap kesihatan roh, tetapi kebaikan sejati adalah unsur untuk dicapai. Mengikut Plato, kebaikan moral adalah berada di bahagian intelektual. Lain pada itu, Aristotle melihat kebaikan moral agak berbeza daripada ahli falsafah yang lain. Beliau menyatakan bahawa kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual, tetapi lebih kepada sifat atau personaliti. Istilah peradaban atau civilization berasal dari kata madana yang bererti peradaban dan perbaikan dalam budaya sosial. Peradaban juga merujuk kepada kehalusan tata susila dan keluhuran kebudayaan sesuatu masyarakat. Peradaban atau tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju, lalu mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Pada awal kemunculannya, istilah peradaban dikaitkan dengan proses pembuatan undang-undang, kehakiman, keteraturan, institusi polis atau secara amnya yang menjadi ciri-ciri masyarakat yang beradab. Hal ini adalah berlawanan dengan keadaan masyarakat yang ganas dan liar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat juga, peradaban dapat didefinisikan tentang keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan rohani dan jasmani sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya. Peradaban juga sama maksudnya dengan tamadun. Peradaban adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Menurut Said Muhammad Naqib pula, peradaban ialah keadaan hidup manusia bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya.
Justeru itu, peradaban dapat digambarkan daripada bentuk-bentuk kemajuan yang baik yang berupa kemajuan material, ilmu pengetahuan, seni, sastera dan sosial yang terdapat pada sesebuah masyarakat. Oleh yang demikian, peradaban diguna pakai bagi unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah. Akhir sekali, berdasarkan pandangan sarjana Timur dan Barat, ianya dapat disimpulkan bahawa pada umumnya peradaban atau tamadun merupakan satu konsep yang luas dan kompleks yang merujuk kepada pencapaian masyarakat dari aspek rohani, intelek, jasmani dan juga emosi. Antara kepentingan jati diri kepada seseorang individu ialah melahirkan individu yang berakhlak mulia dan dihormati oleh masyarakat setempat. Hal ini kerana jika setiap individu memiliki jati diri, sifat dan nilai murninya akan terselah. Contohnya, individu tersebut akan mempunyai nilai budi pekerti yang tinggi, rasional, amanah, bertanggungjawab dan sebagainya. Sifat-sifat ini merupakan perkara yang patut diterapkan dalam diri setiap individu bagi meningkatkan jati diri, kualiti dan mutu masyarakat dalam berfikir, bertindak dan menilai setiap kebaikan dan keburukan. Selain itu, individu yang mempunyai jati diri dapat mengelakkan dirinya daripada terjebak dengan pengaruh negatif. Hal ini kerana individu tersebut mempunyai kesedaran dan tanggungjawab masing-masing pada diri, agama, negara dan bangsa. Individu tersebut akan sentiasa melakukan refleksi diri dan berusaha untuk menggalas tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna demi diri, keluarga, bangsa dan negara. Selain itu, kepentingan jati diri pada masyarakat adalah dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri oleh rakyat berbilang kaum, agama dan bangsa. Oleh hal yang demikian, apabila setiap individu memiliki jati diri, keharmonian dapat dikecapi dan dirasai oleh setiap lapisan masyarakat yang datangnya dari setiap latar belakang yang berbeza. Hal ini kerana wujudnya perisai utama, iaitu jati diri yang berperanan untuk mengekalkan semangat kemerdekaan dalam diri masyarakat. Masyarakat yang mempunyai semangat kemerdekaan yang tinggi akan menunjukkan rasa cinta akan negara dengan saling bekerjasama dan mengekalkan kedaulatan negara. Di samping itu, dengan adanya jati diri, masyarakat dapat menghidupkan suasana harmoni dalam sesebuah organisasi. Dengan menerapkan rasa hormat dalam diri masing-masing, kita dapat membanteras daripada terus berlakunya pergaduhan yang semakin menular terutamanya di media sosial. Oleh itu, perbezaan agama, bangsa dan budaya antara kaum bukanlah benteng untuk rakyat Malaysia terus menikmati kehidupan yang makmur dan aman. Seterusnya, kepentingan jati diri kepada negara ialah memperkukuhkan barisan pemimpin negara pada masa akan datang. Negara memerlukan generasi anak muda yang memiliki ciri dan nilai peribadi yang unggul supaya anggota masyarakat yakin dengan kemampuan mereka dalam membangunkan negara. Hal ini kerana generasi muda akan datang merupakan tulang belakang dalam meningkatkan kemajuan negara. Globalisasi berupaya mengubah gagasan, budaya, nilai dan jati diri. Gagasan, budaya dan jati diri sesebuah negara bangsa akan lenyap begitu sahaja sekiranya bangsa lalai dan menerima sewenang-wenangnya segala yang dibawa oleh arus globalisasi. Justru, jika setiap orang menerapkan sikap jati diri dari bangku sekolah lagi, selari dengan matlamat rukun negara, hal ini memastikan negara tidak akan goyah dengan adanya generasi yang dapat menerajui negara dengan penuh kewibawaan. Pemimpin yang mempunyai jati diri juga dapat mengharungi cabaran dengan lebih baik dan mampu mengimbangi ekonomi negara. Oleh itu, ia dapat menjamin masa depan negara dari segi ekonomi. Negara juga dapat berkembang maju dan terkenal di pesada dunia. Pemimpin merupakan pemandu organisasi yang menggabungkan kesemua faktor-faktor dalam organisasi secara strategik bagi menuju wawasan, matlamat dan objektif yang ditetapkan. Oleh itu, pentingnya jati diri dalam diri seseorang agar negara lebih pesat membangun dari segi ekonomi dan boleh terkenal di peringkat antarabangsa.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Sabrina binti Roslan akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan apakah cabaran-cabaran ketirisan jati diri yang dialami oleh masyarakat Malaysia. Cabaran ketirisan jati diri yang pertama dalam kalangan masyarakat adalah pemikiran masyarakat Malaysia. Masyarakat sering menolak perubahan yang pihak kerajaan lakukan, sedangkan itu adalah satu kebaikan untuk rakyat malah negara. Kesan daripada itu berlakunya perbezaan dan percanggahan pendapat antara kerajaan dan rakyat menyebabkan wujud jurang untuk membina perpaduan dalam kalangan masyarakat. Segelintir individu yang menyebarkan perkara yang tidak sahih sehingga mempengaruhi kepercayaan generasi muda tentang jati diri. Sebagai contoh, isu tentang kesan pengambilan vaksin COVID-19. Terdapat individu yang menentang tentang pemberian vaksin ini. Kesan daripada ini, terdapat ramai masyarakat yang mempercayai pendapat golongan anti-vaksin ini yang lebih membimbangkan. Kadang-kadang mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup tentang sains dan teknologi. Cabaran yang kedua berkaitan dengan ketirisan jati diri ini adalah kekurangan kesedaran diri. Mereka kurang kesedaran diri berkaitan dengan sejarah Malaysia serta kekurangan pendedahan berkaitan dengan kepentingan jati diri. Satu kajian telah dilakukan oleh unit khas utusan Malaysia dan daripada kajian tersebut, mereka dapat simpulkan bahawa golongan muda kurang menghayati sejarah, tidak peduli soal kenegaraan dan mengambil mudah soal patriotisme. Oleh yang demikian, tidak hairan mengapa ia berlaku kepada golongan remaja kerana masih ramai lagi masyarakat yang daripada golongan dewasa tidak menyedari dan mengambil berat tentang isu patriotik ini. Masalah ketirisan jati diri ini boleh menyebabkan kerap berlaku perselisihan faham antara satu sama lain jika tiada sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Majoriti daripada kita tidak mengambil berat daripada peristiwa 13 Mei 1969, rusuhan yang membabitkan kaum-kaum di negara Malaysia sehingga mengorbankan nyawa ramai pihak. Kebanyakan daripada kita mampu menghafal rukun negara dan mereka tahu tentang maksud setiap rukun negara tersebut, tetapi itu tidak mencukupi untuk setiap individu mempunyai sifat kesedaran diri yang mantap terhadap negara. Cabaran yang ketiga berkaitan dengan masalah ketirisan jati diri ini dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah permasalahan masyarakat. Permasalahan masyarakat boleh juga disebut sebagai masalah sosial, iaitu merupakan suatu keadaan di mana ia boleh mengganggu ketenteraman masyarakat sekeliling dan memerlukan suatu jalan penyelesaian untuk membendung masalah sosial ini. Hal ini dianggap sebagai suatu kelakuan yang tidak bermoral serta boleh merosakkan diri seseorang ke arah yang lebih buruk. Kita dapat lihat setiap hari tentang pendedahan mengenai pelbagai kegiatan jenayah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah isu gangsterisme. Jenayah ini kelihatan seiring dengan kemajuan dan pembangunan negara serta mampu mengancam keselamatan negara, justru keselamatan masyarakat sekeliling. Perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa merupakan salah satu cabaran ketirisan jati diri dalam kalangan masyarakat Malaysia. Namun, apa yang berlaku sekarang adalah penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan jati diri adalah dalam kondisi yang membimbangkan. Ia dapat dibuktikan dengan percampuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Jati diri yang menunjukkan keunikan bahasa Melayu seolah dikikis oleh slang-slang bahasa dari barat. Sebagai contoh adalah bahasa SMS. Bahasa SMS memerlukan penulisan yang ringkas dan mudah difahami. Namun kesan daripada itu, masyarakat mengaplikasikan bahasa mudah itu ke dalam komunikasi harian mereka. Masyarakat kini sering menggunakan bahasa rojak dalam pertuturan mereka. Ianya dibuktikan apabila individu tersebut menggunakan dua bahasa dalam satu masa.
Dalam kehidupan yang moden pada hari ini, bukan sahaja berlakunya pencemaran bahasa, tetapi berlaku juga perubahan gaya hidup masyarakat sekarang. Masyarakat kini lebih cenderung dengan kehidupan orang barat, menyebabkan kerosakan imej dan jati diri seseorang. Apa yang berlaku sekarang adalah kebanyakan masyarakat Malaysia, terutama golongan muda dan remaja, minda mereka telah dijajah oleh pengaruh barat. Sebagai contoh, kita dapat lihat minda mereka dijajah terutama dalam aspek pakaian, tingkah laku serta hiburan. Pada masa kini, pakaian tradisional setiap kaum hanya menjadi pakaian rasmi acara atau perayaan. Ia tidak lagi menjadi pakaian harian yang dibanggakan seperti kehidupan datuk dan nenek kita. Selain itu, perwatakan mereka saban hari semakin berubah, iaitu perwatakan orang barat. Ramai generasi muda yang menormalisasikan kehidupan mereka yang tidak menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Mungkin ada segelintir pihak yang memandang perkara ini adalah perkara kecil, tetapi ianya mampu merosakkan kehidupan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Syaratul Najihah binti Abdul Jamal, akan meneruskan pembintangan dengan membincangkan tentang strategi menangani ketirisan jati diri. Pertama, setiap individu perlulah mempunyai pegangan agama dan moral yang kuat. Hal ini penting untuk membina benteng yang kebal dari anasir-anasir yang negatif yang boleh mengakibatkan hilangnya jati diri dalam diri sendiri. Contohnya, dengan menjadikan kitab Al-Quran sebagai rujukan yang kukuh dalam membentuk jati diri seseorang, iaitu dengan memilih ikon yang betul seperti mencontohi Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sasiah yang baik untuk dicontohi dalam kehidupan. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang amat penting dalam menangani ketirisan jati diri. Ibu bapa yang merupakan pemimpin sebuah institusi keluarga perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah menyemai sikap amal makruf dan nahi munkar dalam mendidik anak-anak. Selain itu, masyarakat Malaysia haruslah berganding bahu untuk memupuk jati diri yang kukuh antara satu sama lain. Antara perkara yang perlu dilakukan oleh masyarakat di Malaysia untuk memupuk jati diri yang kukuh ialah dengan mengenali antara satu sama lain. Kita seharusnya mengenal dahulu masyarakat di sekeliling kita, barulah kita mencintai dan menghormati antara satu sama lain. Jati diri yang kukuh juga dapat dipupuk dengan penyertaan aktiviti sosial, contohnya seperti gotong royong. Ianya bukan sahaja dapat menyemai nilai-nilai murni dalam diri kita, malah ianya juga dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat. Masyarakat di Malaysia juga haruslah membudayakan nilai-nilai murni. Contohnya, jika kita melihat orang yang sedang kesusahan, tidak kira kaum atau agama, kita seharusnya membantu individu tersebut semampu yang boleh. Fungsi atau tugas negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan negara berkait rapat dengan cara kerajaan memimpin sesebuah negara. Oleh itu, kerajaan perlulah mengukuhkan sistem pendidikan di negara kita. Jadi, pendidikan bersepadu harus dijalankan di negara kita untuk mengelakkan fahaman dan anasir luar negatif yang mempengaruhi masyarakat di negara kita ini, khususnya dalam kalangan pelajar. Contohnya, Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah menyesuaikan silibus pembelajaran buku teks dan bahan-bahan rujukan melandaskan agama Islam. Selain itu, kerajaan di negara kita perlulah lebih tegas dalam menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang bertujuan untuk menggalakkan masyarakat termasuk ahli pemimpin untuk sentiasa melakukan perkara yang betul. Sebagai contoh, badan berkuasa haruslah membuat pemantauan yang lebih berkala di kawasan hotspot yang sering terjadinya jenayah. Kesimpulannya, terdapat pelbagai cabaran dalam membentuk jati diri yang sempurna. Setiap cabaran yang timbul pasti akan ada cara untuk menyelesaikannya.
Sebagai rakyat Malaysia yang beradab, kita mestilah membuang perkara yang negatif yang telah tersemat dalam hati supaya ketirisan jati diri tidak berlaku antara setiap kaum dan mampu mewujudkan hubungan yang harmonis. Dengan adanya jati diri yang telah dipupuk dalam hati, kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan dan kita boleh menjadi seorang yang sempurna dalam semua perkara, tidak kiralah sama ada yang baik ataupun yang buruk. Pembentukan jati diri adalah sangat penting untuk generasi muda pada masa sekarang. Hal ini kerana adalah untuk menghasilkan personaliti yang terbaik dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali generasi muda yang merupakan pemacu kepada kemajuan negara kita pada masa hadapan. Dengan adanya asas jati diri yang kukuh, bukan setakat mental dan fizikal kita turut menjadi kuat, bahkan ikatan perpaduan kita akan menjadi semakin utuh, sekaligus memudahkan kita untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara kita daripada ancaman anasir-anasir luar yang tidak pernah senang melihat keamanan negara kita, Malaysia.